Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini tentang tajuk 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, apa itu maksud pengekstrakan logam? Pengekstrakan logam ialah proses memperoleh suatu logam daripada bijihnya. Okey, untuk sukatan tingkatan 3, kita akan belajar bagaimana besi diekstrak daripada bijih besi. Selain daripada itu, kita boleh bincang tentang lagi satu logam, iaitu timah. Daripada bijih timah. Okay, gambar yang di sebelah ni merupakan satu relau bagas. Cikgu ambil gambar ni dari internet. World's largest blast furnace in 1931. Okay, ini di Rusia lah. Okay, struktur relau bagas atau bahasa Inggeris dipanggil sebagai blast furnace. Tinggi selalunya 30 kaki, lebar dia dalam 10 kaki, diperbuat daripada keluli. Okey, bagaimana besi diperoleh daripada bijih besi? Okey, logam besi diperoleh daripada bijih besi melalui proses penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, bila kita ingat balik susunan logam dalam siri kereaktifan logam, murid-murid mesti ingat di mana kedudukan karbon dan di mana kedudukan besi. Besi berada di bawah karbon. Sama juga dengan timah. Timah berada di bawah karbon. Maka kita boleh gunakan karbon untuk mendapatkan logam besi daripada bijihnya. Mari kita lihat bagaimana proses pengekstrakan besi berlaku. 3 bahan dimasukkan melalui atas relau bagas, iaitu yang pertama bijih besi, 2 arang kok, dan yang ketiga batu kapur. Ketiga-tiga campuran ini dimasukkan melalui atas relau bagas. Okay, jika kita lihat di bawah ni ada 2 salur. Salur ini merupakan saluran udara panas. Okay, kenapa perlu udara? Sebab nanti di dalam relau bagas ni kita nak buat pembakaran. Pembakaran kita belajar tingkat 1 mesti kena guna 3 bahan asas lah. Kita perlukan udara, kita perlukan haba dan bahan bakar. So bahan bakar di sini 3 bahan yang dimasukkan dari atas. Okey, maka berlakulah pembakaran menggunakan udara panas tadi. Suhu dalam relau bagas ni sangat tinggi, boleh mencecah sehingga 2000 darjah Celsius. Okey, so pada suhu 1800 darjah Celsius, 3 bahan utama tadi dibakar dalam relau bagas. So apa yang berlaku? Apa proses kimia yang berlaku di dalam relau bagas? Okey, yang itu murid-murid boleh rujuk muka surat 139 dalam buku teks. Okey, tindak balas yang pertama berlaku ialah arang kok. Arang kok ini sebenarnya ialah karbon. Okey, karbon bertindak balas dengan gas oksigen dalam udara panas ni menghasilkan karbon dioksida. Cikgu cuma tulis simbol. Cikgu tak buat persamaan yang seimbang. Itu awak belajar di tingkatan 4 nanti.
Cuma sekarang cikgu gunakan simbol sebab cikgu nak jimatkan ruang. Okey, karbon atau arangkok tadi bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil bertindak balas lagi dengan arangkok yang panas membentuk karbon monoksida. Okey, karbon dioksida bertindak balas dengan karbon atau arangkok tadi membentuk karbon monoksida. Okey, karbon monoksida ni lah yang kita nak. Sebab karbon monoksida ialah ejen penurunan. Yang kuat. Okey, kenapa nak karbon monoksida? Kita perlu kaitkan semula dengan yang cikgu cakap tadi. Okey, proses penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, seterusnya cikgu sambung kat bawah ya. Okey, karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Okey, sekadar untuk pengetahuan kamu, biji besi ni ada dua jenis besi lah. Besi ferrum 3 oksida, lagi satu ferrum 2 oksida. Okey, setakat pengetahuan je lah. Okey, karbon monoksida menurunkan oksida besi kepada besi. Ferrum 3 oksida tambah karbon monoksida menurunkan ferrum oksida kepada ferrum dan karbon dioksida. So maksudnya ferrum 3 oksida tambah dengan karbon monoksida menghasilkan ferrum campur karbon dioksida. Okey, ulang yang sama dengan ferrum 2. Awak dapat ferrum tambah karbon dioksida. Okey, karbon juga menurunkan ferrum oksida kepada ferrum. So maksudnya ferrum 3 oksida tambah karbon pun menghasilkan ferrum tambah karbon dioksida. Ulang yang sama dengan ferrum 2. Tambah C dapat ferrum tambah karbon dioksida. Okey, kita dapat ferrum, 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 ferrum. So ferrum ini apa? Ferrum inilah besi. Logam besi. Nama lain untuk besi boleh guna ferrum. Okey, di mana besi ini dihasilkan? Besi akan turun ke bahagian bawah relau bagas. Kenapa? Kerana besi lebih tumpat. Okey, besi mengalir keluar melalui satu saluran. Apabila saluran tu dibuka, leburan besi boleh dikumpulkan. Okey, bahagian atas leburan besi ada lagi satu bahan yang kurang tumpat daripada besi. Ini kita sebut sebagai sanga. Okey, leburan sanga. Okey, apa itu sanga? Okey, sanga atau kita panggil sebagai kalsium silikat. Bagaimana sanga diperoleh? Proses penghasilan sanga bermula apabila batu kapur atau nama kimianya kalsium karbonat dipanaskan dan terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir ataupun silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. Sifat sanga adalah kurang tumpat berbanding leburan besi. Maka leburan sanga berada di bahagian atas leburan besi. Apabila salur
bahagian leburan sangga dibuka, sangga akan keluar melalui salur di bahagian atas. Okey, maka dalam bola bagas sebenarnya kita menghasilkan leburan besi dan leburan sangga. Besi digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis produk, manakala sangga ini boleh digunakan sebagai tapak bangunan dan jalan. Okay, proses yang sama berlaku jika kita nak mendapatkan logam timah stannum daripada biji timah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.